Assalamualaikum and a very good morning to all my Form 1 students. So untuk hari ini kita akan buat enhancement ataupun latih to be chapter 8. So ini lebih kepada ulang kaji untuk chapter 8 lah. Okay, so kita akan tengok balik 8.1, 8.2, 8.3 menerusi latihan let's practice di dalam buku teks. Okay, so mari kita mulakan. Untuk soalan 1 yang paling basic sekali. Dia kata kat situ X and 25 are complementary angle. So ingat balik kita ada beberapa jenis angle, betul. Kita ada complementary, kita ada supplementary. Okay, lepas tu kita ada lagi satu yang apa? Total yang 360 darjah tu, cikgu lupa nama dia. Untuk supplementary jumlah dia adalah 180. Dan untuk complementary ni jumlah dia adalah 90. So dia kata dekat situ X and 25 are complementary. So kamu buat saja X tambah 25 degree sama juga dengan 90 darjah. So kamu akan dapat X sama juga dengan 65. Macam tu. Dan ini adalah angle at a point. Okay, so bila angle at a point, semua angle ni bila dia ditumpukan dekat satu point, jumlah dia adalah 360. So, X dengan 25 adalah 90. So, 90 tambah 60 tambah 92 tambah Y bersamaan juga dengan 360 darjah. So, bila kamu selesaikan, kamu akan dapat Y dia sama juga dengan 118 darjah. Nombor 1 dah siap. Very basic Apply kita punya complementary, supplementary tu. Dan juga conjugate. Cikgu boleh ingat. Conjugate angle. Ini conjugate. Bukan conjuring. Conjuring cerita hantu. Ini conjugate. Alright, soalan nombor 2. POR adalah garis lurus. So, seperti yang kita tahu, kalau kamu ada garis lurus, jumlah kesemua angle adalah 180. So, apa yang kamu kena buat? Kamu ambil je angle dekat POR ni atas ni, samakan dengan 180. And then kamu ambil angle yang dekat bawah ni, POR ni pun, kamu samakan juga dengan 180 dan kamu boleh selesaikan. So, kita buat yang warna kuning dulu. X tambah 100 tambah 20 bersamaan dengan 180. Kenapa 180? Kenapa 180? Sebab dia garis lurus. Okey, selesaikan kamu akan dapat X sama juga dengan 60. Okey, dan buat yang sama untuk Y juga. Y tambah 96 sama juga dengan 180 darjah. Selesaikan kamu akan dapat Y sama juga dengan 84 darjah. Sudah siap nombor 2. 1, 2. Okey. Mari tengok nombor 3 pula. Okay, ini adalah 8.1 part 2 yang mana kita belajar macam mana nak construct geometrical construction kan. Kita ada perpendicular bisector, kita ada perpendicular line, dan kita belajar macam mana nak buat parallel lines, dan kita belajar macam mana nak buat angular bisector dan seterusnya. Okay, dia beritahu dekat situ line segment AB panjang 8 cm. Ingat Lepas tu dia suruh buat angle ABC 60 darjah dan panjang BC adalah 5 cm. Kemudian construct the perpendicular line from point C to the line AB. So mari kita buat bersama-sama. Dia kata dekat situ line AB adalah 8 cm kan. So kita ambil ruler. Okay, 8 cm adalah dari sini ke sini. 8 cm. Okay. Kemudian kita labelkan AB. Okay, ini 8 cm. Kemudian dia suruh buat apa? Dia suruh buat sudut ABC adalah 60 darjah. Dan panjang BC adalah 5 cm. Ambil protractor. Susun sikit cantik-cantik. Ambil ruler dan kamu cari dekat mana 60 darjah. Dan kamu check dekat mana 5 cm. So 60 lebih kurang okey. Okey. So ini kita punya C
Yang ini 5 cm. Labelkan segala construction yang kita buat semua kena labelkan 60 degrees. Okay. Lepas tu dia suruh bina perpendicular line daripada point C kepada line AB ni. So ingat balik dia punya cara-cara. So mula-mula step pertama adalah kamu letak satu dia punya jarum tu dekat point C. Lepas tu kamu mark je mana-mana yang penting dia di sebelum point B ni. Mana-mana je. Okay, so kamu mark satu dekat sini satu. Lepas tu pindah dia dekat hujung. Dan kamu mark lagi satu. Settle. Okay. Tanpa mengubah distance compass ni, kamu ubah dia punya point saja. Pindah ke satu point dekat sini. And then kamu buat point dekat atas. Gerak sikit. Satu sini. Dan satu dekat. Pindahkan kita punya point kat sini. Buat benda yang sama. Macam tu. Okay. Kemudian kita buat kat bawah je tapi tak nampak kat bawah. Sorry tu nampak sikit. Sorry tak nampak Okay. And then kamu ambil pembaris, kamu connectkan line dia tu kat situ. Atas satu, bawah satu. Okay, so kita dah siap lah. So bagi cikgu screenshot jap. Okay. So ini lebih kurang lah. So kita ada kat sini. This one is 90 degrees lah. Sebab dia 90 darjah Okay, yang lain semua dah ada Cantik. Okay. Berbalik kepada soalan yang keempat. Okay. TSR adalah garis lurus. Find the values of X and Y. So, kalau kamu tengok kat sini, kita dah belajar. Ada 3 jenis angle kan. Kita ulang kaji sikit. Kita ada corresponding. Kita ada alternate. Dan kita ada interior angles. Okay, tengok balik cikgu punya video sebelum-sebelum ni. Okay, yang untuk second ni, kita nak pakai alternate ataupun zigzag. So, 1, 2, 3. So, kalau atas 86, sini pun 86. Okay. Kemudian 86 dengan Y ni adalah interior angle. Yang mana interior angle ni bila kamu tambah kedua-dua angle, kamu akan dapat 180. So, untuk Y tambah 86 degree sama juga dengan 180. Bila kamu selesaikan, kamu akan dapat Y sama juga dengan 94. Okay. Macam mana kita nak cari X? So, kalau sini, kita nak pakai apa tu? Corresponding. Corresponding kan kalau kamu ada dua line yang selari macam tu. Betul kamu ada line kat sini. Angle dekat atas ni sama dengan angle dekat ni. Selang satu. So, kalau macam ni sama juga. Satu sini. Dan kamu selang satu. So, dia dekat sini sebenarnya. So, sini adalah 13, 135. Okay. So, 135, 86 dengan X ni total adalah 360 sebab ada angle at a point macam tu. So, X tambah 86 tambah 135 bersamaan juga dengan 360. Selesaikan kamu akan dapat X sama juga dengan 139 degrees. Siap? Y dulu, betul baru X. Tak ada masalah. Nombor 5. If X and Y are supplementary angle, cikgu ulang balik. Apakah itu supplementary? Supplementary adalah 180 darjah bila kamu tambah dua sudut tersebut. Dia bagi nisbah pula dekat situ. Tak ada masalah pun. Kan cikgu cakap supplementary adalah dua angle bila tambah akan dapat 180. So, kita tahu yang X tambah Y adalah 180. Kita dah diberi nisbah dekat situ. Nak senang, cari satu unit. Maknanya kita tambah dua nisbah ni kita akan dapat 2 tambah 3 sama juga dengan 5. Kemudian cari satu unit. How to find satu unit? Ambil jumlah 180 bahagikan juga dengan 5. Kita akan dapat 36.
36 darjah ni adalah satu unit. So kalau tu cari X dengan Y, X nisbah dia berapa? 2. So how to find the value? 36 darab dengan 2. Kita akan dapat jawapan 72 darjah. Dan kalau untuk Y, 36 darab dengan 3, kita akan dapat 108. Sudah siap X, sudah siap Y. Very simple. Nombor 6. X and Y. How to find X and Y? Okay, ini pun kita guna pakai juga 3 tu. Cikgu tulis balik, tak ada masalah. Kita ada corresponding. Kita ada alternate. Dan kita ada interior angle. Okay. Sekali tengok dah boleh nampak dah interior angle kat situ kan. Nampak tak atas bawah ni? So, kalau untuk A, X tambah 105 adalah 180 sebab interior angle. And you will get the answer straight away. For number 6A is 75. Okay. Lepas tu, apa lagi kita boleh buat kat sini? Okay. Angle X dengan angle yang dekat ni, yang semua ni pun interior, betul tak? So, maknanya X dengan ini, maknanya 75 tambah ini pun 180. So, yang besar yang ini adalah 105 sebab 180 tolak 75. Sekarang ni kita nak cari yang cikgu hitamkan ni. Yang hitam je bukan yang dekat luar tu. So, macam mana nak cari angle yang cikgu hitamkan ni? Kita ada 1, 2, 3, 4. So, kalau ada 4 angle, 4 sudut, jumlahnya adalah 360. So, X is 75 kan? 75 tambah 105 tambah 120 tambah, let's say kita nak let ni sebagai P. Angle P lah. Yang senang. Angle P sama juga dengan 360. So, kita akan dapat P kita adalah 60 darjah. Dan 60 dah siap ke belum? Belum. 60 tu hanyalah P. Kita nak cari Y. So, Y adalah 105 yang mana dia punya sudut keseluruhan tolak dengan 60. Kita akan dapat jawapan dia 45 darjah. X siap, Y pun siap. X siap, Y pun siap. Sekarang ni kita nak lukis, disuruh buat kompas dengan ruler. Construct a trapezium such that PQ adalah 4 cm, PS adalah 6 cm. So, mari kita buat bersama-sama. Clear dulu. Okay, kita buat PQ sama dengan 4 cm. Okay, stop sini. Kemudian kita labelkan PQ 4 cm. Dan kemudian kita ambil protractor. Dia kata dekat situ PS adalah 6 cm dan angle yang dekat sini adalah 105 . So kita ambil ruler. Measure siap-siap 6 cm. Kemudian angle adalah 105 tau. So dekat mana 105 ni? 105 dia, kalau kita letak protector di sebelah kiri, kita akan measure daripada sebelah kanan tau. So 105 somewhere here dan kita kena buat 6 cm siap-siap So 105 di dekat sini. So kita cuba lukiskan 6 cm, okay? Is it okay? Yes, perfect. Okay, kemudian dia suruh buat lagi dekat situ. Pindahkan protractor kita di sebelah kanan. Bila kita letak belah kanan, kita kena measure dari sebelah kiri 60 darjah. Bukan silap, 120 darjah. Okay, so kita lukis je. Macam tu Okay. Dan kemudian, macam mana kita nak buat ni? Kita dah ada kat sini kan. So kita ambil je. Kita dah ada measurement dekat sini. So kita ambil je lah.
Okay. So kita ada dekat sini R. We have here S. And then kita ada 6 cm. Dan kita ada 105. And kita ada 120. Okay. Dia sepatutnya kamu kena buat pakai kompas. Tapi cikgu nak bagi mudah. Tak ada masalah pun. Okay. So ni cikgu punya jawapan untuk B. Boleh? Number 7. PS dan QT adalah garis lurus. PS dan juga QT ya. Okay. So masuk dekat situ. PS jumlah angle adalah 180. Kenapa? Sebab dia adalah garis lurus. So kamu tambah je. 2x tambah y tambah 20 sama juga dengan 180. Dan bawah QT sama juga. Buat benda yang sama. X tambah Y tambah 20 sama juga dengan 180. Pindahkan yang nombor bulat saja. Tinggalkan yang variable dekat sebelah kiri. 2X tambah Y sama juga dengan 160. Silap ni 3. X tambah 3Y sama juga dengan 160 juga. Dan secara tidak langsung kita telah membina persamaan serentak. So kita pakailah metod yang senang sikit, iaitu kita pakailah metod metod apa? Elimination. So kita darab yang second ni dengan 2. So kita akan dapat 2x tambah 6y sama juga dengan 320. Kemudian kita labelkan ini 1, ini 2 dan ini 3. So mana yang sama nombor, kita nak eliminate x lah. Okay, so kita tambah ke tolak. Bila sama simbol kita tolak. So 3 kita tolak dengan 1. So bila kita tolakkan, kita akan dapat 5y sama juga dengan 160. So bila kita selesaikan, kita dapat y sama juga dengan 32 darjah. So kalau kita nak cari x pula, from to, senang sikit, x tambah 3 darab 32 sama juga dengan 160. Selesai. Kamu akan dapat x dia adalah 64 darjah. Dah siap. X dah ada, y dah ada. Okay, nampak tak hubung kait dia? Dia boleh apply daripada topik lain masuk kat topik sini. Okay, ini adalah salah satu contoh kebat lah sebenarnya. 8. In the diagram, UTS and PQR adalah garis lurus. Cari X, Y, Z. Very simple. Nampak tak garis lurus dekat sini? So, kalau nampak tu dah boleh cari X dah. X adalah 180 tolak 108. So, kita akan dapat jawapan dia adalah 72. Okay. Kemudian, 108, bila kita buat zigzag, this one also 108. So, how to find Y? Y ni adalah angle, tiga-tiga angle adalah berada pada satu point. So, Y tambah 132 tambah 108 adalah bersamaan juga dengan 360. So, bila kita selesaikan, kita akan dapat Y kita adalah 120. Tolak-tolak semua je. Okay. Dan kemudian, apa lagi kita boleh buat dekat situ? Kalau kita tarik si semongkok. Nampak tu? Okay. Y adalah 120. So, sini adalah dia punya interior angle. So, kalau nak cari sini, 180 tolak dengan Y kita 120. Kita akan dapat 60. Yang mana 60 ni adalah angle Z ni adalah vertically opposite. So, bila vertically opposite, angle 60. Bila ini 60, ini pun 60. So, secara tidak langsung, kita dah dapat jawapan yang ketiga, iaitu Z, iaitu 60 darjah. X dah ada, Y dah ada, Z pun sudah ada. Simple. Nombor 9, tengok X tu.
Dia kata WOS dengan ROV adalah garis lurus. Kalau kamu tengok dari sini, dia punya line, the PWS tu macam line apa? Dia macam line, dia membentuk apa? Garis right angle. So, bila right angle tu, apa right angle? Right angle adalah 90 darjah. Tak payah cari pun tak apa. Dan kemudian, nak cari Y, kita cari ni dulu. Macam nak cari ni dulu? Tak payah cari pun, dah boleh jumpa. Zigzag. So, angle this one sama juga dengan angle this. 128. So, ini pun 128. So, how to find Y? 128 tambah Y adalah 180. So, cari Y. We will get the answer straight away, which is 52. Macam tu. Boleh? And we have come to the last question, number 10. Okay. Ada position of three friends, Hui Li, Rizal dengan Kamala. Hui Li berada pada atas belon air panas, Kamala dekat horizontal ground dan Rizal dekat atas bukit. The angle of depression, cikgu ulang balik Angle of depression, kamu depression, bukan depression yang kamu ada masalah mental tu, bukan. Ini angle of depression. Depression maksudnya kalau kamu ada horizontal line, kemudian ini kamu punya reference ataupun kamu punya mata. Ini mata kamu tau. So kalau ini dia punya horizontal, depression maksudnya kamu tunduk bawah. So bila kamu tunduk bawah, kamu telah membentuk satu sudut. Inilah kita punya angle of depression. Okay. Dan sama juga kalau elevation. Elevation kalau kamu ada sama juga ada mata atau kamu punya reference point. Dan kalau kamu ada horizontal line ataupun kamu punya garisan yang awal, elevation maksudnya bila kamu mendongak ke atas. Bila kamu mendongak ke atas, kamu telah membina satu sudut ke atas itu. So sudut apa yang kita panggil? Inilah kita panggil sebagai elevation punya angle. Okay, sedikit ulang kaji. Dia kata dekat situ, the angle of depression of Kamala from Hui Li. Yang paling penting kat sini adalah from. Daripada mana? Kerana dari situlah kita punya reference. So, dia kata kat situ from Hui Li kan. So, pergi dekat Hui Li siap-siap, lukis terus dia punya horizontal line. Contoh. Okay. So, angle of depression maksudnya Hui Li ni tunduk ke bawah. So, bila dia tunduk ke bawah, kat mana angle dia? Di sini. Tapi dia kata kat situ, the angle of depression of Kamala. So, kamu tak bolehlah berhenti sampai sini. Bila kamu berhenti dekat sini, ini Rizal. Faham tak? Kamu kena tarik dia punya angle tu sampai Kamala. Sampai Kamala. Stop. Sebab ni Kamala. So, the whole angle yang gelap cikgu shade ni adalah semua ni adalah 78. Soalan tanya, based on the information given, find the angle of depression of Rizal daripada Hui Li. Kamu ada orang yang sama, tapi kamu nak cari angle of depression of Rizal. So, maknanya kamu start daripada horizontal line ni, kamu turun, and then kamu stop sini. Oh, stop situ. Cikgu label sebagai warna biru. Okay? So, kamu nak cari angle kat sini. Kat sini. Okay? Macam mana nak cari? Kamu dah ada angle daripada Hui Li ke Kamala adalah 78. Dan kamu ada angle sini dia bagi dalam soalan 32. So, untuk A, macam nak cari? 78 degree tolaklah dengan 32. Kamu akan dapat jawapan dia 46 darjah. Dah siap. Inilah angle of depression of Rizal. So, this one is 46. So, mari kita pergi pada soalan B pula. Yang lebih, tak ada lebih pun. Dia macam complicated sikit ataupun tricky sikit. Soalan tanya, angle of elevation of Rizal dari Kamala. Sekarang ni kita ubah kita punya reference kepada Kamala pula. Seperti biasa, lukis dulu siap-siap kita punya horizontal line kat sini. Ini kita punya reference. Lepas tu Kamala tu mendongak ke atas. So, ini yang kamu nak cari.
Ini yang kamu nak cari. Macam mana tu? Okay, sekarang ni bila buat satu line kat sini. Macam tu. Kita akan membentuk. Okay, bila cikgu macam mana cikgu keluarkan dia punya segitiga. Okay ya. Okay, cikgu label dulu. Tadi sini 46. Lepas tu sini kita ada 32. Sini kita ada 88 tau. Okay, sini apa? 90. Sini pun 90. Okay. Cikgu dirah daripada sini. Nampak tu? 90. Tarik. Sis. Ini pun 90. Okay. Cikgu ada 32. Cikgu ada 88. Cikgu boleh cari dekat sini. Macam mana? 180 minus 32 minus 88. Cikgu akan dapat sini 60. Nanti boleh kira sendiri. Sekarang ni apa cikgu cari adalah dekat yang ni. Cikgu buat tanda soal ni yang mana angle dia adalah angle sini. Ni dia yang cikgu nak cari. Cantik cikgu punya ni. Okay. So, macam mana? Okay. Kalau kamu tengok bila cikgu gabungkan 1, 2, 3 segitiga ni, cikgu akan dapat 1, 2, 3, 4 line. So, bila 4 line, total dia adalah 100, 180. So, mana yang cikgu nak jumlahkan? Angle dekat bucu tu. Maknanya 1, 2, total ni 3. Macam tu. Okay. Supaya cikgu akan dapat dekat sini and cikgu boleh tolakkan dengan 60. So, bila cikgu tambahkan 90 tambah 90, 180 tambah dengan 78 sebab 30 tambah 46, 78 tambah dengan, let's say kita panggil dia sebagai E sama juga dengan 360. Bila cikgu selesaikan, cikgu akan dapat A dia adalah 10102. Okay. So, 102 tu dekat mana? 102 adalah keseluruhan ni. Cikgu nak yang ni saja, bawah ni saja. So, apa cikgu boleh buat? So, untuk conclusion dia adalah angle of elevation of Rizal from Kamala is equals to 102 tolak dengan 60. Kamu akan dapat jawapan dia 42. Dah siap. Okay, itulah serba sedikit tentang chapter 8 lah. Okay, so cikgu harap kamu boleh tengok balik. Nanti cikgu akan bagi latihan sikit lah. Okay, itu saja untuk chapter 8. Jumpa lagi. Assalamualaikum.